Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat berjumpa kembali di Pendakwah Teknologi. Apa khabar semua? Saya harap anda semua sihatlah insya-Allah. Okey, macam mana raya? Sempoi. Saya kebetulan hari tu dah balik dekat kampung tapi tiba-tiba ada kerja sikit nak kena buat jadi terpaksa tunda. Esoklah insya-Allah baru nak balik. Okey, jadi episod kali ni saya buat sebab saya ada terperasan lah dalam sehari dua ni posting-posting yang dibuat oleh rakan-rakan saya yang kebetulan Allah nak uji dia. Kena musibah sikit lah masa dalam perjalanan. Ada yang tayar kereta pancit, ada yang tayar motor bocor, ada yang bateri kong dekat atas highway. Dia bateri dia kong macam mana tau? Dia pergi ke R&R, dia nak isi minyak kan, dia tutup kereta, lepas tu bila dah isi minyak semua, dah selesai, nak start balik kereta, tak boleh. Dia tengok bateri kong. Benda-benda macam tu lah. Jadi dalam episod ni saya nak tunjukkan kepada anda beberapa benda yang saya sentiasa letak dalam kereta saya bila nak buat perjalanan yang jauh. Contoh ni nak balik kampung ni, nak pergi Penang lah, nak balik ke Kelantan dan sebagainya, saya akan letaklah barang-barang ni. Jadi mungkin benda ni juga berguna untuk anda. Sebab ni kan anda nak balik semula kat bandar kan, ramai dah start nak habis dah cuti, nak balik, anda akan hadap jam, nak jalan perjalanan jauh, letaklah benda ni dalam kereta. Mungkin berguna untuk anda, mungkin berguna untuk anda nak membantu orang lain juga. Okey, jadi tapi saya nak cerita dekat anda, ini bukan barang-barang teknologi berkaitan dengan IT ke apakah, ini barang-barang umum yang mana anda boleh beli kat Shopee ke, ataupun yang paling senang pergi cari kat Mr. DIY. InsyaAllah ada banyak barang-barang ni ada dekat Mr. DIY. Okey, mari saya tunjuk dekat anda. Benda pertama yang saya akan simpan dalam kereta. Ni, battle ni. Battle ni pernah membantu saya sekali. Ada sekali tu kereta saya terpaksa berhenti kat tepi highway dekat-dekat nak malam. Masa tu dah maghrib, sampai ke malam terpaksa berhenti. Cerita dia senang je, adalah isu pasal sensor ke apa-apa menyebabkan kereta tu tak nak bergerak dan kena berhenti. Jadi bila saya telefon pomen, dia kata saya nak kena cabut bateri tu untuk dia kena cabut bateri, dah reset balik dan sambung balik bateri kan. Dan dibuatnya cerita bodohnya adalah saya pergi bawa keluar sepanas-panas semua, jadi tak ada benda ni yang boleh digunakan untuk nak buka bateri tu. Jadi terpaksa tunggu plus. Jadi waktu tu saya duduk tunggu kat tepi highway kan. Benda ni banyak membantu saya. Bateri ni kan bila anda tekan dia akan ada lampu kan, anda tengok orang buat construction kan buat macam ni kat tepi jalan kan. Benda ni berguna. Sebab apa tau? Highway kan dia gelap, dia tak ada lampu jalan dan sebagainya. Dan bila kita berhenti kat lane emergency tu, kadang-kadang anda boleh tengok tau, ramai orang motor-motor ni dia suka lalu kat atas lane emergency tu. Jadi bila ada benda ni, senang. Bila malam-malam orang tak nampak, anda buat macam ni, mereka nampak. Daripada jauh lagi mereka akan nampak. Simpanlah satu benda ni dekat kereta. Tak silap saya, anda boleh cari benda ni kat Mr. DIY. Masa dulu saya beli benda ni kat Shopee. Berapa ringgit tak saya dalam tak sampai RM10 pun satu. Letak bateri, tekan, menyala. Okey, ni satu. Alright. Benda yang kedua. Biasanya dalam kereta kita kan ada yang segitiga yang reflektif yang emergency ni kan. Nasihat saya macam ni. Anda pergi beli beberapa unit benda ni. Memang betul dalam kereta kita dah ada satu. Kebanyakan kereta akan ada satu lah. Tapi saya nasihatkan anda letak sekurang-kurangnya 2 lagi. Maksudnya bagi ada 3 unit. Sebab apa nak bagi ada 3 unit? Sebab macam saya kata tadi yang kes yang saya berhenti tepi highway tu kan gelap. Kalau anda letak satu saja, memanglah kita boleh letak jauh pada kereta kan. Tapi takut orang tak perasan benda tu. Jadi kalau anda ada beberapa unit reflektif ni, anda boleh buat macam laluan macam tu. Anda boleh letak jauh ke belakang. Jadi dia boleh membantu kereta ke motor dan sebagainya. Letak 2-3 benda ni. Tu satu. Okey. Benda lain yang akan berguna. Jumper cable. Dalam kereta saya tak ada jumper cable ni, saya pergi beli benda ni. Benda ni pernah bantu saya dan benda ni juga pernah saya gunakan untuk nak bantu orang lain. Beberapa kali. Macam yang saya kata case tadi lah, yang bateri mati, bateri kong tu, betul tiba-tiba dah stop kereta, tak boleh nak start balik. Ada benda ni senang. Macam saya kata tadi, boleh digunakan untuk nak membantu diri anda, boleh digunakan untuk anda membantu orang. Simpan dalam kereta. Lepas tu, satu lagi benda ni. Okey. Pemadam api. Ni orang kata pemadam kebakaran tu kan, api ni. Saya beli benda ni dekat Shopee. Tapi saya perasan dekat dalam dalam yang Shopee Mr. DIY pun ada. Lepas tu saya tengok kat Mr. DIY pun ada benda ni. Letaklah benda ni dalam kereta. Terutamanya bila anda nak buat perjalanan jauh. Okay, sebab apa? Dulu pernah ada sekali. Semasa saya nak balik kat Kelantan tu, ada satu kereta ni, enjin dia terbakar. Saya nampak lah dia dah berhenti, enjin dia terbakar. Lepas tu adalah beberapa orang yang memang dah nak tolong dia. Saya nampak dia duduk baling pasir tau dekat ruangan enjin tu. Jadi kalaulah ramai-ramai ada alat pemadam kebakaran ni ataupun yang pemadam api ni dalam kereta, insya-Allah benda tu kita boleh tolong padamkan. Jadi itulah saya kata, simpan dalam kereta. Mungkin tak berguna untuk anda, mungkin berguna untuk orang lain. Letak dalam kereta, pemadam kebakaran. Satu. Alright. Seterusnya. Ni. Yang cecair tayar puncture ni, dia panggil apa? Puncture repair ni. Saya beli benda ni dulu sebab hari tu saya nampak lah mereka duk tunjuk dekat dalam YouTube kan. Jadi simpan lah, saya tak pernah pakai. Tapi benda ni saya pernah pakai 2 kali untuk nak tolong orang tayar motor dia pancit.
Satu tu dia berhenti tepi highway, saya nampak dia tayar yang belakang je dah kempis kan. Jadi pakai ni cocok tekan itu, tiba-tiba tayar tu keras balik. Memang ajaib betul. Benda ni memang berguna. Sebelum saya beli benda ni sebenarnya, dalam kereta saya simpan benda ni. Ini saya beli dekat Mr. DIY juga. Yang pump, orang kata apa? Pump angin yang kita cocok dekat cigarette lighter yang 12 volt tu kan. Dulu saya letak cacing tu yang kalau orang kata apa, kalau tayar kereta kita bocor kan nak tekan cacing tu. Tapi cacing tu susah nak buat sebenarnya. Lagi kalau terutamanya kalau anda duduk berhenti tak tepi highway kan, nak duduk nak cucuk cacing tu banyak kerja lah. Lalah anda pakai yang spray ni guna. Cari kat Mr. DIY. Ada berapa ringgit lah. Tak silap saya dalam tak sampai RM15 kot. Tak ada RM8. Murah, memang murah. Ini saya beli berapa lah. Tak ada lah harga. Murah lah anda cari kat Mr. DIY. Alright. Sedang mana ni? Okay. Ini pelik sikit pada orang. Sana saya bawa pula. Saya letak dalam plastik macam ni. Ini apa dia? Ini adalah jack kereta. Jack kereta ni. Dia 2 tan jack kereta. Kenapa saya letak benda ni? Sebab saya pernah pancit tayar kereta 2 kali seumur hidup dekat tepi highway. Ada benda ni memang senang betul. Okey, sebenarnya dekat Mr. DIY ada jual tau. Ada yang satu lagi yang 2 tan punya jack tapi yang version kecil kan. Anda beli yang tu tak apa. Saya dah kebetulan ada yang ni, saya simpan dalam kereta. Saya tak letak sentiasa, tapi bila perjalanan jauh saya pakai benda ni. Benda ni yang anda tengok yang buruk ni, saya dah tolong diri saya 2 kali dan saya dah tolong orang beberapa kali. Ada benda ni memang senang nak tukar tayar. Jack yang penuh relax. Tak payah kan kita nak pusing kalau yang jack yang duduk dalam kereta tu kan nak pulas teruk. Pakai benda ni senang. Jadi simpan dah dalam kereta. Cari satu kat Mr. DIY. Berapa puluh ringgit je. Okey. Aduh. Mai kita tengok seterusnya. Apa lagi? Ni. Semenjak yang saya kena yang kes kereta berhenti kat tepi highway yang saya kata masa malam tu kan. Ni, saya beli benda ni. Yang baju reflektif ni. Ni beli kat Mr. DIY. Lagi satu nasihat saya. Kalau anda nak berjalan jauh dalam kereta kan, saya nasihatkan anda pakai baju yang cerah. Contohnya baju colour putih ke apa ke. Sebab yang kes kereta saya berhenti tu kan, saya kebetulan pakai baju colour hitam. Kita memang kadang-kadang pakai baju yang gelap-gelap kan. Kalau anda pakai baju yang gelap, kebetulan duduk tepi highway, dah lah tak ada lampu ke apa ke, membahayakan diri anda. Jadi sekurang-kurangnya kalau anda pakai baju yang cerah, kalau jadi kecemasan macam tu, kereta akan nampak anda. Jadi pakai baju cerah. Itu dah salah satu nasihat dia. Kata kalau boleh, lagi sempoi, belilah baju macam ni. Ni tak siap saya dalam RM2 dah macam ni. Carilah kat Mr. DIY. InsyaAllah ada. Berguna untuk ada. Okey. Benda-benda lain. Lepas tu saya ada ni. Yang tali, yang hook ni kan orang motor gede ikat. Letak je lah. Lepas tu, salah satu benda. Tali. Tali rapia ni. Anda mungkin tak akan nampak kegunaan tali rapia ni duduk dalam kereta, tapi bila anda perlu pakai tali, memang berguna. Jadi letaklah selungguk macam ni. Dah banyak kali dah saya duduk cari tali dalam kereta, tengok tak ada. Sebab tu saya sentiasa letak tali dalam kereta. Tali. Alright. Dan kemudian, saya pun ada letak ni, yang dia macam strap, yang 1 tan punya strap ni. Dulu sebenarnya, saya suka duk tarik motor pergi kat Sepang. Jadi saya tak bawa motor saya tu pakai, saya tak naik lah motor tu masa nak pergi kat Sepang tu. Saya letak di atas trailer kan. Jadi saya akan tie down motor saya tu pakai benda ni. Tapi kebetulan saya sentiasa juga simpan benda ni dalam kereta. Alhamdulillah lah, sampai sekarang saya tak pernah pakai lagi benda ni dalam emergency. Tapi kalau kebetulan anda ada orang kata apa, duit lebih sikit, beli dah benda ni simpan. Manalah tahu nak tarik benda-benda apa ke. Tak tahu. Tak dah. Alright. Kemudian, benda-benda lain. Ni. Satu orang kata apa, pisau, nak potong apa-apa. Lepas tu sarung tangan. Dulu yang saya kata yang nak tukar yang nak tukar tayar tu kan, masa sebelum saya beli jack tu kan jenuh kan, ubat macam-macam. Saya letak sarung tangan siap-siap. Kok nak jadi apa. Lepas tu plier lah, spanner lah, skru ke apa ke. Letak dalam kereta anda. Penting benda ni. Anda kalau tak pakai, anda rasa benda ni menyemak. Tapi bila nak pakai, bila tak ada benda ni, baru menyesal tak habis diri. Alright? Okay. Selain daripada tu juga, benda-benda yang penting tau ni. Power bank berkapasiti besar. Pernah sekali tu yang saya kata, kereta berhenti kat tepi jalan, bateri nak habis ke apa ke, nasib baik ada power bank ni. Yang ni banyak membantu saya. Ni pun power bank kebetulan, yang Jin saya tu dia tolong buat ni. Kawan saya Jin, jangan ingat Jin saya belah. Kawan saya Jin tu, nama dia Jin. Dia tolong print ni, pendakwah teknologi punya power bank. Ini kebetulan yang Xiaomi punya 10,000 mAh. Simpan dalam kereta. Cah bagi full, simpan. Kebetulan lain-lain, ingat tak hari tu, dalam episod yang saya buat sebelum ni, saya akan dah tunjuk dekat anda yang anda boleh install satu aplikasi strobe light dalam phone anda kan.
Memandangkan saya pernah kena yang kata berhenti tepi jalan yang gelap-gelap tu 2 kali pula tu. Jadi saya sentiasa simpan lampu macam ni. Sebenarnya ini adalah lampu yang orang kata apa, lampu untuk nak buat video-video semua ni. Tapi kebetulan dia kecil macam ni dan dia ada magnet dekat belakang. Saya boleh lekat kat kereta. Ini lampu Ulanzi untuk orang video-video ni lah. Tapi dia ada banyak-banyak mode. Anda boleh buat lampu biru, merah lah. Anda boleh buat macam-macam. Anda buat lampu berkelip-kelip ke apa ke. Jadi kalau anda ada duit lebih sikit, beli benda ni. Tapi kalau tak ada benda ni pun tak apa. Yang penting anda ada lampu yang ni. Yang lampu torchlight yang LED ni kan. Jadi benda ni berguna. Ini terang macam ni. Lepas tu dia ada beberapa mode kan yang anda boleh buat yang lampu yang malap sikit. Lepas tu lampu yang berkelip-kelip macam ni. Sangat-sangat berguna. Sangat-sangat berguna. Saya ulang 2 kali. Kalau kereta anda berhenti tepi highway. Tak kisah siang ataupun malam. Senang anda nak beritahu kat orang. Okey, boleh. Jadi inilah dia antara beberapa benda yang saya letak dalam kereta. Banyak benda lagi yang ada setengah orang letak macam-macam lagi. Tapi ini adalah apa yang saya letak. Benda-benda ni semua macam saya kata tadi, anda boleh cari dekat Mr. DIY. Kalau anda nak order kat Shopee sekarang kan tak sempat kan. Anda pergilah cari kat Mr. DIY. InsyaAllah kebanyakan benda-benda ni ada. Jadi mungkin anda rasa macam banyaknya benda ni nak beli, mazir duit kan. Mai saya nak cakap dekat anda. Benda semua ni, dia lebih kurang macam insurans. Anda akan menyesal beli, anda rasa habis duit kalau tak pakai. Tapi time bila anda nak pakai, kalau tak ada benda-benda macam ni, baru anda menyesal tak beli. Jadi itulah dia. Lebih baik kita menyesal habis duit daripada kita menyesal benda ni tak ada bila kita nak pakai dalam kecemasan. Samalah juga macam insurans. Saya selalu kata kat orang. Saya bukan ejen insurans tapi saya kata kat orang, kita kadang-kadang marah duk bayar insurans tiap-tiap bulan, kata semak, kata buat apa, tak pernah sakit, tak masuk hospital. Sekali Tuhan tunjuk, pak masuk dalam hospital, nasib baik ada insurans tu. Jimat duit beribu-ribu. Saya dah kena berapa kali dah. Okey, jadi inilah dia beberapa benda yang saya boleh kongsikan dengan anda. Jadi saya harap benda ni bolehlah mendatangkan manfaat kepada anda. Sebab kita semua kan nanti nak balik semula ke bandar, nak balik semula pergi kerja dan sebagainya. Anda akan hadap jam, anda akan hadap orang kata apa, perjalanan yang panjang, yang jauh. Jadi nasihat saya satu lagi noh. Saya nampak orang duk buat posting yang orang duk bawa kereta gila-gila, orang duk bawa, orang duk marah atas highway, duk bergaduh dan sebagainya. Macam yang saya pernah kata dalam episod yang lepas, jam tu adalah kemanisan kita balik beraya ni. Ingat 2 tahun tau kita tak boleh nak balik raya. 2 tahun kita tak menghadap jam apa. 2 tahun kita tak boleh nak bawa kereta. Saya tahu anda sakit hati, saya tahu anda letih, saya tahu anda tak larat dengan macam-macam perangai anak lah apa-apa kan. Tapi satu saja. Sabar. Itu je. Sabar. Masa atas jalan tu sabar. Tak payah bawa laju-laju, tak payah nak kelang kabut apa ke. Relax saja. Ingat macam ni saja. Anda bawa laju tara mana sekalipun, kadang-kadang benda tu akan menjimatkan beberapa minit saja masa anda. Tapi, kalau terjadi apa-apa, benda tu akan menyusahkan anda, keluarga anda dan juga orang lain. Merosakkan harta benda dan macam-macam benda lagi. Jadi, nasihat saya sekali, masa nak bawa kereta tu, sabar. Istighfar banyak-banyak, relax, sabar. Okey? Jadi, saya doakan, ini anda nak balik semula ke rumah ni, saya doakan, moga Allah permudahkan perjalanan anda, berikan keselamatan kepada anda dan keluarga anda sepanjang perjalanan tu. InsyaAllah kita akan jumpa lagi dalam episod yang seterusnya. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.